Okay. Hari ni kita continue lah. Hari tu kita dah start kan chapter 1, betul tak? Betul. Okay, jadi hari ni kita continue chapter 1. Alright, thank you. Okay. Right, so kita hari tu kita dah tengok definition, 4 factors of production, land, labor, capital, entrepreneur. And then kita juga dah analyze, kita dah tengok these 2 types of unlimited ones. Kita juga dah belajar scope of economics dan dah masuk basic economic concept. Okay, so basically untuk basic economic concept kita ada scarcity, choices, opportunity, cost. Right, so scarcity ni terjadi kerana unlimited wants cannot be fulfilled by the limited resources. Kerana adanya limited resources itu, jadi kemahuan atau kehendak manusia tidak boleh dipenuhi sepenuhnya, jadi berlakulah kekurangan. Because of that scarcity, kita kena buat pilihan lah, we must make choice that will maximize our satisfaction, profit and welfare untuk government lah. And then berlakulah opportunity cost lepas ataupun kita kata pilihan terbaik, kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okay. Jadi hari ni kita nak tengok production possibilities curve. Okay, so apa itu PPC? So dia adalah curve, a curve that shows various combinations of 2 goods which can be produced with existing resources and current level of technology within a specified time. Okay, so dia adalah satu rajah ataupun curve yang menunjukkan combination of the 2 goods, 2 jenis barang yang dihasilkan di dalam sesebuah negara dengan menggunakan sumber yang ada dan teknologi yang ada. So maknanya di sini kita nak tengok production of goods or services in the country macam mana. Okay, so before we go further, we have to know the assumptions of PPC. So kita nak tahu dia punya assumption. So kita kena assume only 2 goods produced in a nation. Maksudnya di sini kita assume sesebuah negara tu produce 2 barang sahaja. In reality memang tak. In reality they produce banyak. Tapi kita assume sahaja 2 sahaja untuk understanding purpose. Right? And then there is fixed level of technology. Teknologi tidak berubah. Fixed and limited factors of production or resources. Jadi resources itu tidak berubah dan limited. Full level of employment. Maknanya all factors of production are used efficiently. Utilize efficiently. Semua resources sumber yang ada digunakan sepenuhnya. Jadi awak ingat keempat-empat assumptions ni kena hafal lah. Only 2 goods produced in a nation, fixed level of technology, fixed and limited resources, and full level of employment. Right, so inilah bentuk PPC tadi tu yang saya explain. Okay, so nampak tak curve dia? Ya, inilah PPC tu. Right? Keluk madam. Ya, keluk. Dalam bahasa Melayu tu keluk. Right? Jadi kita tengok contoh North Korea lah. So North Korea produces 2 products. Defense goods and consumer goods. Nampak? Defense goods, consumer goods. Okay? So macam mana kita nak explain this curve? Contohnya point A di sini kan. Point A ni kita kata North Korea use all the resources to produce 150 million defense goods and 0 consumer goods. Okay? Point B ni tak ada tak apa. Point C kita tengok. Kita kata apa? North Korea use all the resources to produce 120 million defense goods and 20 million consumer goods. Point ayat dia sama je. Dia sama je. Betul. Okay. Kalau point D pula apa?
North Korea produces 90 million defense goods and 30 million consumer goods by using all the resources. Ya, maknanya digunakan semua resources untuk produce setiap point ni. Dia maksudnya di sini dia buat keputusan dia nak produce tu dekat mana? A, B, C, D, E, F. Ya, faham tak? Itu maksudnya. Right? Kalau kita pergi daripada F ke A pun sama juga. Kalau F apa? F, North Korea produces use all the resources to produce 50 million consumer goods and 0 defense goods. Macam tu. Right? Okay. Now, kita nak tengok macam mana basic economic concept tu kita boleh explain menggunakan this PPC. Ya, scarcity, choice and opportunity cost. Okay, so kita lihat di sinilah curve ni warna biru ni kan. So PPC ni, curve ini, so kita kata point along this PPC ni adalah most efficient point. Jadi setiap negara dia akan produce on the point, on the curve. Sebab di situlah resources akan digunakan sepenuhnya. All resources will be fully utilized. Right? Okay. Let's see. Let's say this country decide to produce point Z dekat luar keluk ni, luar curve ni. Boleh tak this country produce at point Z? Tak boleh. Tak boleh. No. Ya, tak boleh lah. Sebab apa? Because not enough resources. Betul tak? Sebab resources dah guna habis dah kat sini. Bila dia nak produce dekat point ni, dah tak ada resources tu. So kita kata apa kat sini ni? Scarcity. So kita sebut dia sebagai unattainable point. Kenapa unattainable? Tak boleh dicapai? Because of scarcity. Not enough resources ataupun lack of resources. Okay, right. So itu point di luar. So along the PPC ni, A atau B atau C atau D atau E atau F, kita panggil sebagai choices. So this is the most efficient point, attainable and efficient point. Boleh dicapai dan efficient sebab resources are fully utilized. Jadi pilihan kepada country tu, di mana dia nak produce. Adakah di A, adakah di B, adakah C, D, E atau F. Okay. And movement from one point to another point itu adalah opportunity cost. From A to B, B to C, C to D, D to E ataupun E to D, D to C. Okay, contohnya lah A kan. So North Korea dia produce 150 defense goods, kosong consumer goods. Kalau dia nak produce lebih consumer goods, contohnya kosong kepada 10 lah kita kata sini 100 kita kata kat sini 130 lah kat sini. Okay. So dia kena kurangkan defense goods kepada 130 untuk produce another 10 consumer goods. Dia nak produce lagi kepada 20 consumer good, dia kena kurangkan lagi defense goods kepada 120. Dia nak tambah lagi consumer goods kepada 30, dia kena kurangkan lagi defense goods kepada 90. Nampak tak sini? Kalau nak produce more one good, more consumer goods to be produced, so they have to sacrifice defense goods. Maknanya dia kena produce less defense good. To produce more consumer goods, this country will produce less defense good. Maknanya berlakulah opportunity cost. Contohnya dia nak move from A to C. Dia nak produce daripada A to C. Maknanya dia nak produce lebih banyak consumer goods daripada 0 ke 20. Jadinya dia kena kurangkan defense good daripada 150 kepada 120. Jadi berapakah yang dia telah korbankan di sini? Sacrifice berapa? 150 minus 30. 30. Yes. 30 defense goods dia dah sacrifice. So itulah opportunity cost. Okay, kita tolak dapat opportunity cost. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Boleh. Alright, now
Kita ada satu lagi point inside. Point Y ni. Point Y ni kita panggil apa? Attainable. Kita boleh tak produce at Y? Possible tak? Boleh. Ya, kita boleh produce Y. Boleh. Ya, kita boleh produce Y sebab resources ada lagi. Ada. Belum lagi digunakan sepenuhnya. So it is attainable point, tetapi dia tidak efficient. Attainable but not efficient. Kenapa tak efficient? Sebab this country not use the resources efficiently. Dia tidak menggunakan resources sepenuhnya. Jadi waste of resources. Bila waste of resources, berlakulah inefficiency. Okay? So soalan ni kalau macam dululah ada essay kan. Macam sekarang online tak ada essay. Dulu essay soalan ni popular lah. Okay, explain basic economic concept by using PPC. So awak lukis something like this and then awak explain setiap satu. Scarcity, choice, opportunity cost and attainable point. Right? So far okay Okay. Alright, so now we move to calculation. Kita tengok calculation of opportunity cost. So let's say warna merah ni tak ada lah ya. Okay, awak assume yang merah ni tak ada. Okay, let's say kita ada TV dengan radio. So TV, negara ni produce dua barang, TV dan radio. Okay, so combination A, negara ni produce 20 units of TV, 0 radio. B, 18 TV, 1 radio. C, 15 TV, 2 radio. D, 11 TV, 3 radio. E, 6 TV, 4 radio and F0 TV, 5 radio. So now dia nak suruh awak kira opportunity cost of producing radio. Ya, ataupun kita kata opportunity cost of radio. Apakah kos lepas radio? Bermaksud, apakah kos lepas kalau awak pilih radio, kos lepas dia adalah, opportunity cost dia adalah apa? TV. So kita tengok setiap point ya. So point A. So 0 radio, TV 20. Maknanya tak adalah cost dia punya opportunity cost. So bila kita tambah satu TV, tambah produce one TV, kita kena reduce production of, kita tambah satu radio, kita kena reduce production of TV. Betul tak? Betul. So satu radio kita kena kurangkan berapa TV sini? Dua. So 2 TV. Tambah satu lagi radio, kita kurangkan berapa? 3. Tambah lagi kita kurangkan 4, 5, 6. Oh, macam tu. Faham So bila kita produce more radio, kita sacrifice television. Jadi di sini berapa kita tengoklah 2, 3, 4, 5, 6. So dia punya cost lepas dia meningkat. Ya, opportunity cost dia meningkat. Itu kalau total. Dia kadang-kadang ditanya per unit juga. Kalau per unit awak kena bahagilah. Opportunity cost tadi bahagi dengan berapa yang awak increase. So 2, tadi opportunity cost 2 bahagi dengan berapa ni? Awak increase tadi 1. Ya, 3 awak tambah berapa tadi? 1. 4 tambah berapa? 1. So bahagi dengan 1. Kalau dia tak tanya per unit, jangan buat per unit. Okay? Kalau dia tanya baru buat. Selalunya dia akan suruh awak kira total saja. Kalau dia cakap opportunity cost, maknanya total. Tapi kalau dia suruh awak kira per unit, dia akan mention per unit. Okay Right. You all ada graph paper tak? Saya lupa nak pesan. Tak ada. Boleh lagi. Okay. So next week, ni lah ada beli graph paper tu Beli banyak Warna hijau tu warna hijau tu. Okay. So actually saya nak suruh awak lukis ni. Okay. Awak guna je lah kertas biasa. Guna kertas biasa. Cuba lukis. This one. Sebelum kita lukis tu, kita kena decide. Okay. Dekat horizontal ni ataupun x-axis ni kita nak letak apa. Dekat y-axis ni kita nak letak apa. Okay. So production yang kita nak increase tu kita letak dekat bawah ni. Radio kat sini dan sini adalah TV. Yang kita nak sacrifice tu kita letak di sini, point Y ataupun part CY ni. Ya, Y axis.
Okay, and then kita pilih skala. Macam ni skala dia tetap. Yang ni awak tak boleh lah tulis 0, 6, 11 dekat diagram ni, tak boleh. Awak kena pilih apa? Skala. So kalau ni 0, 6, 11, 15, 18, 20 ni, skala apa yang kita boleh guna? Kita boleh guna 2 atau 3. Okay, so cuba lukis saja atas kertas biasa. Saya bagi masa 5 minit boleh? Boleh. Okay, cuba buat.
Okay, nampak tak yang saya dah share tadi tu dalam WhatsApp group? Nampak. Okay, so lebih kurang macam tu lah ya. Kalau kita ada graph paper, dia lagi accurate lah. Okay, so so that is how kita draw ataupun plot on the graph paper. Okay, so kalau dia suruh draw atau plot, memang kita perlu guna graph paper lah. Tapi kalau dia tak suruh draw atau plot, kalau dia kata sketch, sketch tu maksudnya kita tak perlu ada skala. Kita hanya draw on a piece of paper biasa saja. Kita sketch. Maknanya kita tak payah cari the whole scale. Ya, maknanya kita ambil maksimum macam TV ni 20 dan bawah sekali radio 5 and then kita just buat keluk dia macam tu. Okay? Tak apa, nanti bila kita buat latihan insyaAllah you all akan tahu. Okay. Right. Before we do this question, kita go to the shape of PPC lah. Okay. So PPC ni ada 3 jenis shape lah. There are 3 shape of PPC. And this shape is actually according to the types of opportunity cost. So basically there are 3 shapes of PPC and there are 3 types of opportunity cost. Okay, so so apa shape dia? Satu concave, kedua convex, ketiga straight line. Okay, kalau PPC itu concave bermaksud opportunity cost itu increasing. Berbalik pada contoh ni, nampak tak opportunity cost dia 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya dia meningkat, betul tak? Betul. Jadi bila kita lukis PPC, Betul. okay, bila kita lukis PPC, yang saya tunjuk tadi, nampak tak PPC tu dia concave? Dia concave. Saya dah lupa lah dalam bahasa Melayu apa. Kalau you all ada belajar ekonomi dulu kan, so dia cembung Itulah saya pun tak berapa nak ingat sangat. So the okay, concave. Right? So bila increasing opportunity cost, PPC tu wajib concave. Maksud apa concave tu? Maksudnya in order to increase one more unit of a good, more unit of other good to be sacrificed. Maknanya in order to produce more good X, more good Y will be sacrificed. Contohnya so daripada 6, production Y 6 and then good X 0 kan. So kalau kita nak tambah 1X, kita kena kurangkan berapa Y? 1 kat sini kan, 1. So kita nak tambah lagi 1X, kita kena kurangkan 5 tolak 3. Kita kena kurangkan berapa Y? 2. Tambah lagi 1X, kita kena kurangkan berapa? 3. Nampak tak? 1, 2, 3. Opportunity cost. Increasing opportunity cost. To produce more X, more Y will be sacrificed. Itu maksudnya concave. Kedua ni convex. Dia melengkung. Convex. Convex ni apabila opportunity cost itu decreasing. Ya, maksudnya to produce more X, less Y will be sacrificed. Contohnya nak produce 1X daripada 6 ke 3, berapa kita kena sacrifice? 6 tolak 3, 3Y. Tambah lagi 1X, kita kena tolak berapa Y? 3 tolak 1, 2Y. Nak tambah lagi 1X, kita kena kurangkan 1 tolak 0, 1Y. Nampak tak? Opportunity cost dia 3, 2, 1 menurun. Bila opportunity cost menurun, decreasing, the shape of PPC will be convex. Ya, dan satu lagi, straight line ataupun linear. So straight line ataupun linear ini apabila the opportunity cost is constant. Bermaksud opportunity cost itu tidak berubah, dia fix, dia constant. To produce more X, same amount of Y will be sacrificed. Contohnya nak tambah 1X, kita kurangkan Y berapa sini? 6 tolak 4, 2. Tambah lagi 1X, kita kurangkan berapa Y? 4 tolak 2, 2. Okay, tambah lagi 1X, kita kurangkan 2Y. So 2Y, 2Y, 2Y. So constant opportunity cost, the PPC will be straight line ataupun linear. Okay, so you kena ingatlah shape dia apa dan dia punya opportunity cost dia apa. Okay. Seterusnya kita nak tengok PPC ni dia boleh shift ataupun tidak.
boleh lah. PPC tu boleh shift. Sama ada outwards ataupun dia shift inwards. Okay. So maksud shift outwards ni bermaksud PPC itu increase. Increase in PPC. Okay. Contohnya PPC tu shift to the right. Macam ni kan, daripada biru dia shift kepada yang kuning ni. Nampak tak? Dia shift to the right. Shift outwards bermaksud more goods will be produced. Good defense goods pun produce banyak, consumer goods pun kita produce banyak. So bila shift PPC tu shift outward bermaksud PPC tu increase, bermaksud the country can produce more goods and services. So apa faktor-faktor yang menyebabkan PPC tu boleh increase? The first one is increase in technology. So bila negara tu mempunyai teknologi yang baik, yang bertambah baik, jadi negara tu mampu menghasilkan barang dengan lebih baik dan dengan lebih banyak. That's why PPC shift outwards. Economic growth, negara tu, pendapatan negara tu sentiasa berkembang. Ya, bila pendapatan negara banyak berkembang, ekonomi dia berkembang, jadi dia mempunyai cukup duit, more fund untuk more budget untuk dia mengembangkan lagi negara dia. Maksudnya produce lebih banyak barang dan perkhidmatan. So PPC shift outwards. Population, bila semakin ramai population, semakin banyak orang yang akan bekerja. Labor ramai. So bila ramai labor, so modal insan ataupun kita kata labor tu lebih ramai, then ramai yang akan boleh menghasilkan barang dengan lebih banyak. Macam China. China dia punya labor dia terlampau ramai sebab population dia ramai. So that's why dia boleh menghasilkan macam-macam jenis barang negara dia. Cakap apa saja, imitation ke, barang dia sendiri ke, semua cukup banyak. Okay? So ini 3 lah. Ada lagi contoh lain dalam textbook. So contoh lain seperti increase in imported resources. Kalau sumber tu tak ada dalam negara, kita import sumber dari luar dan kita gunakan sumber itu untuk produce lebih banyak goods and services. So PPC shift outwards. Ataupun decrease in the cost of production. Bila cost menurun, ya, cost untuk produce barang menurun, jadi negara tu boleh produce dengan lebih banyak, jadi PPC akan shift outwards. Okay, so shift outwards bermaksud PPC ni daripada blue curve, dia akan shift to the yellow curve. Right? Okay, so PPC ni juga boleh shift inwards. Okay, dia shift inwards. Dia shift inwards tu bermaksud dia PPC tu decrease macam ni. Daripada blue curve kepada yellow kepada red curve. Okay? Maksudnya kurang barang akan dihasilkan. Okay, apa yang menjadi masalah? Because of recession ataupun decline in economic growth. So, pendapatan negara menurun, berlaku masalah recession tu, kegawatan ekonomi, jadi negara tidak cukup duit untuk menghasilkan banyak barang perkhidmatan, then the PPC will shift inwards. Natural disaster, berlaku masalah tsunami ke, masalah ribut ke, masalah kemarau yang berpanjangan ke, juga akan menyebabkan tanaman, production of goods and services will decline, jadi PPC akan shift inwards. Ataupun decrease in population, bila populasi berkurangan, kurang orang boleh bekerja, jadi PPC shift inwards. And then apa lagi, kurang teknologi berkurangan ataupun teknologi inferior, tak ada teknologi yang canggih, then the PPC will shift inwards lah sebab less goods will be produced. Okay, so PPC sama ada shift outwards ke ataupun inwards. Ada faktor-faktor dia, you have to remember jugalah faktor-faktor dia. Okay, and this is the last one ya untuk hari ini. So PPC ni juga dia tidak semestinya shift macam ni. Ni parallel shift. Maknanya kedua-dua barang ni naik atau kedua-dua barang ni menurun serentak. Macam ni dia boleh jadi juga shift either one goods. Maknanya salah satu sahaja. Sama ada macam ni kan, blue curve dia shift kepada yellow curve. Nampak tak? Dia shift outwards kepada defense goods sahaja. Maksudnya ada faktor yang menyebabkan production of defense goods sahaja bertambah,
consumer goods tidak bertambah. Contohnya teknologi meningkat untuk defense goods sahaja. So bila teknologi meningkat untuk defense goods, jadi PPC tu akan meningkat kepada defense goods sahaja. So production tu bertambah untuk defense goods sahaja. Ataupun dia shift towards consumer goods sahaja daripada biru ke merah. Maknanya teknologi increase contohnya kepada consumer goods sahaja, jadi PPC akan shift towards consumer goods sahaja and defense goods remain constant, remain unchanged. Okay, ataupun shift inwards pun boleh, sama ada shift inwards towards defense good, maybe ada natural disaster di area-area nak produce defense good ni, jadi shift inwards pada defense goods, ataupun shift inwards towards consumer goods, berlaku masalah teknologi yang berkurangan ke inferior di consumer goods, ya, jadi PPC akan shift towards consumer goods sahaja, inwards. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, so kita stop sampai sini saja. Baik, madam. Right? Okay, so you all akan beli graph paper kan minggu depan kan? So Yeah. before we start our class, saya akan bincang soalan ni. Jadi boleh tak you all buat soalan ni? Boleh. Okay? So before we start our class, we will discuss this question, alright? Just buat graph kan? Jawab sekali sampai D. Cuba jawab. Okay. Dah boleh jawab sampai D. Okay? So I think that's it for today. Thank you so much for your time and for your response. Siapa tadi yang respon ya? Saya nak tahu juga nama. Saya tak nampak tadi, saya tengok slide. Aiman. Okay, thanks ya. Aiman Saya Aiman and siapa lagi. Thank you so much. Okay, see you next week insyaAllah. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam. Okay, madam. Thank you, madam. Welcome.